Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu zaman prasejarah. Kalau kita tengok dalam zaman 2 kita dah belajar tentang zaman air batu yang cerita tentang macam mana pembentukan bumi. Okay, dan zaman prasejarah ni adalah zaman yang dia menceritakan tentang kehidupan manusia. Macam mana manusia boleh hidup, meneruskan kehidupan. Okey. Dan dalam bab ni juga kita akan tengok lokasi-lokasi zaman prasejarah yang wujud di dunia, di Asia Tenggara dan juga di Malaysia. Okey, kita pergi kepada 3.1 iaitu maksud zaman prasejarah. Apa yang dimaksudkan zaman prasejarah? Okey, jadi zaman prasejarah ni adalah zaman yang mana manusia belum mengetahui dan mengenal tulisan. Maksudnya mereka belum lagi ada sistem tulisan. Tak ada lagi A, B, C, tu tak ada lagi. Okay, jadi mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui sistem tulisan. Okay, jadi macam mana mereka berkomunikasi? Nanti kita akan tengok bukti-bukti yang dijumpai dalam kehidupan manusia ni. Okay, jadi zaman prasejarah ni dibahagikan kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Okay, dan zaman batu ni terbahagi kepada 3 pula, iaitu ada zaman Paleolitik, Mesolitik dan zaman Neolitik. Kemudian barulah datangnya zaman logam. Okey, jadi zaman batu ni adalah zaman yang mana penggunaan batu dalam kehidupan manusia. Okey. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik iaitu zaman yang mana manusia menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Yang dibuat selain daripada batu, mereka juga menggunakan tulang binatang untuk menjalankan aktiviti keharian mereka. Okay. Zaman Mesolitik yang juga dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Kehidupan mereka dah semakin berkembang. Disebabkan cuaca tidak lagi terlalu sejuk, manusia boleh keluar untuk berburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Okay. Dan seterusnya zaman Neolitik ataupun nama lainnya zaman batu baru. Yang mana pada zaman ini perkembangan teknologi dan corak kehidupan mereka lebih baik. Mereka dah pandai untuk hidup. Okey. Mereka mampu untuk mewujudkan rumah-rumah, mewujudkan kawasan pertempatan, dan mereka juga mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat bikar dan menternak binatang. Okey, itu adalah zaman prasejarah. Okey, dan zaman batu. Okey, dan kemudian datang pula zaman logam. Zaman logam ni yang mana zaman manusia menggunakan teknologi gangsa dan besi. Disebabkan manusia mampu untuk melakukan inovasi menggunakan logam dan gangsa, menggunakan logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Jadi mereka telah membuat aktiviti pelayaran. Apa maksud aktiviti pelayaran? Aktiviti merentas, aktiviti perkapalan yang merentas lautan kan. Itu aktiviti pelayaran. Bila mana berlaku aktiviti pelayaran, mereka mampu untuk membuat aktiviti pertukaran barang. Mereka pergi ke laut, pergi ke seberang laut untuk bertukar barangan dan peralatan berasaskan gangsa yang dapat dikesan di rantau Asia Tenggara. Okay. Contoh peralatan besi yang dijumpai di Asia Tenggara adalah seperti kapak, tulang mawas, beliung, mata lembing, okey, yang digunakan untuk berburu, bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka.
Okay, boleh tengoklah tulang mawas. Itu rupanya tulang mawas. Pisau bersongket. Kapak besi bersongket. Yang ni dibuat daripada besi. Okay, kita tengok tempoh masa zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah, zaman Paleolitik adalah 2.5 juta tahun dahulu sehingga 8,000 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik iaitu zaman batu pertengahan 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi, dan zaman Neolitik adalah 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Manakala zaman logam 3,500 sebelum Masihi hingga 5,500 Masihi. Ini adalah tempoh masa zaman prasejarah. Okey, jadi kita tengok 3.2 iaitu lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, jadi kewujudannya lokasi-lokasi lokasi-lokasi di dunia ni hasil daripada penemuan tinggalan manusia, sama ada dari sumber artifak ataupun dari sumber ekofak. Apa maksud artifak? Apa dah maksud artifak? Okey, barang buatan manusia seperti alat perkakas, senjata, iaitu yang manusia buat. Manakala ekofak adalah bukti tinggalan data arkeologi yang menjadi petunjuk wujudnya kegiatan budaya manusia di suatu kawasan seperti bekas pembakaran, bunga tumbuhan, sisa kerang, arang dan tulang binatang. Okey, ekofak adalah sisa-sisa ataupun petunjuk yang menunjukkan wujudnya kegiatan budaya manusia. Itu ekofak. Okey, jadi lokasi zaman prasejarah ni sama ada dia wujud di lembah sungai ataupun di kawasan tertutup seperti di dalam gua. Okey, ia juga boleh ditentukan sama ada ia wujud di darat ataupun di air. Okey, dan zaman prasejarah, tempat-tempat yang kita akan bacakan sekejap lagi adalah tempat yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Okey, tempat-tempat yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Memang diwartakan tempat-tempat ini adalah tempat bersejarah. Okey, seperti mana kita tengok Gua Chauvet di Perancis. Okey, wujudnya lukisan di dalam gua ini membuktikan pelibatan manusia dalam aktiviti memburu binatang. Manusia dah tahu. Manusia dekat Perancis ni dia tahu lukis ni, maksudnya dia dah tengok benda tu. Itu cara mereka berkomunikasi. Cara mereka berkomunikasi. Okay, jadi dekat Altamira Spanyol wujudnya lukisan ditemukan dalam gua. Okey, di Catalhuyuk, Turki. Okey, diduki oleh manusia zaman prasejarah. Antara aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya penanaman barley dan gandum. Okay, Stonehenge dekat Britain adalah tempat ritual dan tempat mengkaji binatang. Di Tribeca di India, okay, bukti wujudnya zaman prasejarah di India. Zhoukoudian di China, wujudnya rangka manusia dinamakan Peking Man. Shah Sohta di Iran, wujudnya bangunan tersusun seperti kawasan perumahan, kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian. Di Göbekli Tepe, Turki, wujudnya binaan batu yang mempunyai kaitan dengan upacara ritual. Okey, dan kita tengok itu di dunia.
Okey, secara dunia. Ini adalah lokasi zaman prasejarah di Asia. Bila sebut Asia Tenggara, apa negeri-negeri yang wujud di Asia Tenggara? Ya, Indonesia, Thailand, apa lagi? Vietnam. Boleh tengok dari sini Laos. Ada beberapa peta lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okay, Brunei, Indonesia, Myanmar. Ini adalah lokasi-lokasi Asia Tenggara lah. Okay. Okay, kita boleh tengok dekat mana? Dekat Ban Chiang di Thailand. Bukti wujudnya zaman Neolitik dan zaman logam. Sebab apa? Ahli sejarah ni dijumpa tembikar, pembuatan tembikar, tanah, logam, tekstil, aktiviti pertanian dan kegiatan menternak binatang dijumpai di Thailand. Di Lenggong Malaysia pula dijumpai apa? Rangka perak meng. Bukti kehidupan manusia pada zaman prasejarah di negara ini, di Malaysia ni. Okey, seterusnya adalah Gua Liang Bua di Pulau Flores di Indonesia. Dijumpa fosil dan sisa tulang manusia. Di Myanmar dijumpa juga lokasi tempat tinggalan manusia. Okey. Di Siahyun di Vietnam, bukti wujudnya zaman logam, iaitu dalam aktiviti pembuatan tembikar. Dan Gua Tabung di Filipina. Okey, tinggalan rangka manusia. Okey, jadi ini adalah tempat-tempat lokasi-lokasi yang dijumpai di Asia Tenggara. Okey, kita pergi pula kepada ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, kalau kita tengok dalam 3.3 ni, kita akan tengok beberapa isi penting. Kita tengok beberapa isi penting. Jadi kita ada tempat kediaman. Kita akan tengok macam mana setiap zaman ni mempunyai rumah masing-masing. Kita tengok tempat kediaman. Kita akan tengok dari segi peralatan. Kita akan tengok dari segi pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan serta kesenian dan kebudayaan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey. Satu persatu. Okay. Yang pertama adalah tempat kediaman. Kita tengok zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik, tumpuan utama adalah gua dan lubang bawah tanah. Selain itu, mereka berlindung di bawah pokok dan tempat berlindung yang dibuat daripada ranting kayu. Zaman Mesolitik, mereka masih mendalami gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung dibuat daripada ranting kayu. Tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan air dan makanan. Okey, zaman Neolitik adalah zaman manusia dah pandai hidup secara menetap di kawasan pertempatan, terutamanya di lembah sungai dan pesisiran pantai. Mereka telah membina rumah daripada batu, tanah liat dan kayu. Kalau kita tengok zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, mereka hidup secara berpindah randah, secara nomad. Mereka hidup secara berpindah randah. Sebab apa? Sebab nak cari bekalan makanan lah. Dan zaman Neolitik adalah zaman mereka dah pandai membuat rumah. Okay. Lebih-lebih lagi zaman logam. Dia dah ada peralatan, so dia buatlah rumah yang lebih selesa. Okay, zaman mereka menetap dan membina rumah dengan lebih baik. Okey. Itu dari segi tempat kediaman mereka.
Okay, kalau kita tengok dari bermulanya zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, kemudian Neolitik dan logam, berlaku di situ perkembangan dalam kehidupan. Yang mana perkembangan yang lebih baik lah dalam kehidupan mereka. Mereka dah pandai dan kreatif untuk membuat sesuatu barangan. Okay, kita tengok dari segi peralatan. Okay, peralatan manusia pada masa ini membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Peralatan ini pula dalam bentuk asli ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Okay, kita tengoklah bentuk batu. Zaman Mesolitik adalah zaman dibuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Namun pembuatannya lebih halus dan kemas. Terdapat juga alatan kecil yang dikenali sebagai mikrolik. Mereka juga menggunakan panah semasa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Mikrolik. Terdapat alatan yang lebih kecil. Okay, apa maksud mikrolik? Adalah artifak batu kecil yang nipis, yang sisinya tajam bergigi. Maksudnya mereka dah pandai. Nak tangkap ikan kena guna perangkap. Nak memburu guna panah. Mereka dah pandai. Dah boleh fikir dah kan. Macam mana nak mendapatkan sesuatu benda tu. Okey, kita tengok zaman Neolitik adalah zaman yang lebih halus peralatannya. Lebih halus dan kemas. Dan terdapat pelbagai peralatan seperti alatan menggali dan roda. Dan zaman logam, manusia mampu membuat acuan daripada logam. Okey. Jadi mereka dah mampu membuat tembaga, gangsa dan besi. Okey. Dari segi pengumpulan makanan, kita tengok zaman Paleolitik, aktiviti mereka untuk mendapatkan makanan adalah memburu binatang. Okey, memburu binatang. Mereka mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, cendawan, bijiran, pucuk, tumbuhan yang tumbuh liar di dalam hutan. Maka zaman Mesolitik adalah zaman mereka menjalankan aktiviti, mengumpulkan makanan. Okey, mereka juga mengumpul kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Okey, zaman Neolitik, mereka dah pandai untuk menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Okey, dan zaman logam mereka tidak lagi melakukan aktiviti pengumpulan makanan sebab mereka dah maju dalam bidang pertanian, peternakan dan pertukaran barang. Mereka dah mampu untuk menjalankan sistem barter, iaitu sistem pertukaran barang. Kita tengok kegiatan ekonomi. Okey, zaman Paleolitik, kegiatan ekonominya bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula jadi. Okay, jadi mereka hidup secara nomad untuk mencari makanan dan dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi mereka adalah bersifat sara diri. Zaman Mesolitik adalah zaman yang masih lagi mengutip hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Perkongsian makanan masih lagi berlaku. Okey, jadi zaman Neolitik. Zaman Neolitik adalah manusia tidak lagi menjadi pengguna sumber alam. Sebaliknya mereka menghasilkan makanan melalui kegiatan peternakan dan pertanian. Aktiviti perdagangan menggunakan sistem barter dan pengkhususan pekerjaan telah bermula. Okay, kalau kita tengok zaman Paleolitik dan Mesolitik ni tak ada, lebih kurang sama kan. Dan zaman Neolitik berlaku perkembangan. Lebih-lebih lagi di zaman logam. Okey, jadi aktiviti pertanian, peternakan, perdagangan, pertukaran barang merupakan aktiviti utama penduduk. Selain itu, pembuatan dan pertukangan turut berkembang. Okey. Kita tengok dari segi organisasi sosial. Okey.
manusia pada zaman Paleolitik mereka hidup dalam kelompok kecil dan yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan hidup mereka adalah secara nomad. Dan pada zaman Mesolitik masih lagi mereka hidup dalam kelompok kecil dan masih juga hidup secara nomad dan belum mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Tak ada lagi ketua keluarga, tak ada lagi tok penghulu, tak ada lagi masa ni. Okey, zaman Neolitik adalah mereka manusia ni hidup secara menetap dan telah wujudnya sistem sosial yang lebih baik. Terdapat ketua yang dipilih dalam kalangan mereka dan wujudnya kelas-kelas atasan, pimpin ataupun kelas bawahan. Munculnya organisasi membolehkan aturan kehidupan yang lebih baik dibentuk. Zaman Neolitik ni dia dah ada ketua kumpulan mereka. Dan zaman logam lebih tersusun, pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Okey, jadi zaman logam membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Dia dah pandai untuk mentadbir. Kita tengok dari segi kepercayaan pada zaman Paleolitik mereka mengamalkan animisme. Apa maksud animisme? Tengok bawah tu kat glosari, kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai kuasa dan semangat yang mampu menentukan kehidupan manusia. Okey, kepercayaan setiap benda dan kuasa mempunyai semangat. Okey, mereka lebih percaya kepada alam semula jadi. Okey, seperti mereka percaya bahawa kuasa alam seperti petir, kilat, angin, matahari, hujan, setiap objek yang mempunyai di sekeliling mereka seperti batu, bukit, sungai, laut mempunyai kuasa. Itu kepercayaan mereka, kepercayaan animisme. Seperti juga awak kata ni ada kuasa angin, kan? Apa yang tanah, batu, tanah, api, angin, air, empat kepercayaan tu kan. Itu adalah kepercayaan animisme. Percaya terhadap sesuatu, semangat. Okey, zaman Mesolitik adalah mereka juga mengamalkan kepercayaan animisme. Okey. Zaman Neolitik adalah zaman mereka melakukan ritual bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam dan amalan penyembahan dilakukan. Wujud kepercayaan kehidupan selepas mati dan mayat akan diurus dengan teliti serta dikebumikan dengan sempurna. Okey, jadi zaman Neolitik ni adalah zaman penyembahan telah bermula dan kehidupan dan mayat yang telah mati itu diuruskan dengan sempurna. Sama juga zaman logam. Okey, zaman logam, penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka. Itu dari segi kepercayaan. Okey, kita tengok dari segi kebudayaan. Okey, dari segi kebudayaan, zaman Paleolitik manusia menghasilkan lukisan di gua. Okey, lukisan ini bersifat realism. Maksudnya apa yang dilukis tu betul-betul wujud. Apa yang dia nampak dilukis. Itu maksud realism. Okay, dan zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik lukisan gua masih merupakan antara ciri kesenian yang wujud pada zaman ini. Okey, sama juga dengan Paleolitik. Okey, kemudian zaman Neolitik, selain lukisan gua, kesenian manusia pada zaman ini turut dapat dilihat melalui corak yang menghiasi permukaan tembikar.
pola geometri merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme. Okey, dan zaman Neolitik ni manusia dah pandai mengukir kesenian pada peralatan yang dibuatnya. Begitu juga dengan zaman logam. Okey, zaman ni lebih mementingkan nilai estetika pada peralatannya seperti gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Okey, itu adalah aktiviti kehidupan manusia zaman prasejarah. Kalau di sini saya boleh tengok ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, awak boleh ingat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri zaman prasejarah. Ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, ada tempat kediaman, ada peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian dan kebudayaan. Okey. Jadi ni awak boleh ingat melalui tempoh KK lah. Tempoh KK iaitu T tempat kediaman, E ekonomi, M makanan, P peralatan, O organisasi sosial, K kepercayaan, K kesenian dan kebudayaan. Okey. Saya rasa sampai di situ saja, sampai 3.3. Nanti next class kita sambung 3.4. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.